Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini kita bertemu secara live. Baik. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam program bacaan kitab Kifayatul Mubtadi, iaitu kitab yang membicarakan tentang ilmu fardu ain, iaitu akidah tauhid. Itulah ilmu tauhid untuk mengenali, mengesah, mengagung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang nak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita dapat bersiaran semula setelah mana telah lamalah kita cuti. InsyaAllah pagi ini kita sambung kembalilah. Baik, para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Jadi sebelum saya nak baca kitab ni, Kifayatul Mubtadi ni, pada sifat Allah Ta'ala yang ke-11. Jadi terlebih dahululah saya nak baca satu hadis Nabi berkaitan dengan fadailil ilmi, iaitu kelebihan ilmu. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yanzura ila itqa'illah minan nar, falyanzur ila al-muta'allimin wal mustami'ina. Fawalladhi nafsun Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sunnatin wa bana lahu bikulli qadamin madinatun fil jannati wa ma dama yamshi 'ala al-ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yamshi wa yusbah maghfuran lahu wa shahidatil malaikatu lahum annahum itqa'illahi minan nar." Artinya sesiapa yang ingin untuk mengetahui bahawa ia terlepas dari azab neraka, maka janganlah ia sama sekali mengenepikan atau membelakangkan orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, atau membelakangkan orang yang berada di dalam mana-mana majlis ilmu. Tu. Jadi kalau kita nak kita ni terlepas daripada azab api neraka, maka kita jangan membelakangkan. Maknanya jangan kita buat tak peduli kepada orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, ataupun orang-orang yang berada dalam mana-mana majlis ilmu. Jadi kita kena ambil pedulilah. Kita kena tanya khabar, kita kena bantu mereka dan sebagainya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersumpah atas namanya, atas nama baginda, bahawa orang yang menuntut ilmu itu diberi ganjaran pahala setiap langkah yang ia berjalan ke medan ilmu pengetahuan. Maknanya setiap langkah tu, orang yang belajar ilmu agama ni, setiap langkah dia tu diberi ganjaran. Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
membina bagi tiap-tiap selangkah yang ia berjalan, kerana menuntut ilmu itu sebuah bandar yang indah lagi permai. Maknanya setiap langkah ketika dia nak menuntut ilmu sesuatu tempat tu, setiap langkah dia pergi tu, Allah Ta'ala bina bandar di dalam syurga, bandar yang indah, yang permai. Tu maknanya berapa langkah dah kita pergi. Bukan selangkah lah, banyak langkah kita pergi. Dan setiap langkah tu Allah Ta'ala bina bandar di dalam syurga untuk orang tersebut. Begitulah seterusnya orang yang menuntut ilmu, seluruh bumi, seluruh isi bumi yang ia pijak, seluruh bumi yang ia pijak, memohon doa supaya Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosanya. Maknanya bumi yang dia pijak tu, tanah bumi tu lah, minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa orang yang tersebut, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu tu. Jadi bumi itu minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampun seluruh dosa orang tersebut, orang yang berjalan kerana menuntut ilmu tu. Pagi dan petang ia berada dalam keampunan Allah. Orang yang menuntut ilmu tu, orang yang menuntut ilmu itu pagi dan petang berada dalam keampunan Allah. Maknanya bumi itu sendiri minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan keseluruhan dosa orang yang menuntut ilmu tersebut. Kemudian para malaikat pula turut serta untuk memberi khidmat sebagai saksi bahawa mereka yang menuntut ilmu ini terlepas daripada azab sengsara yang Allah sediakan di akhirat. Jadi para malaikat juga turut serta menyaksikan, memberi khidmat bahawasanya orang yang menuntut ilmu ini terlepas daripada siksa azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kelebihan menuntut ilmu lah. Baik. Dunia hendaklah ia berilmu pengetahuan. Nabi kata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dunia hendaklah ia berilmu pengetahuan. Kita nak dunia pun kita kena ada ilmu pengetahuan. Ingin kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu pengetahuan. Nak akhirat pun kena ada ilmu pengetahuan. Dan ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia berilmu pengetahuan. Nak dunia pun kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Nak dua pun kena ada ilmu. Tu. Maknanya penting sangat ilmu ni. Baik. Itu sedikit sebanyak kelebihan menuntut ilmu agama ni. Baik, kemudian kita masuk pula kitab ni, kitab ni Kifayatul Mubtadi. Kifayatul Mubtadi. Kitab ni disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tua, Sik Kedah, Darul Aman. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, ke-11 yakni sifat Allah yang ke-11. Dalam kitab ni dia terkandung 13 sifat mengikut tarik ataupun jalanan mazhab ahli sunnah, itulah Abu Hasan Asy'ari lah. Kalau jalanan ataupun tarik bagi mazhab ahli sunnah yang kedua adalah Abu Mansur Maturidi, adalah 20 sifat. Tetapi jalanan Abu Hasan Asy'ari hanyalah 13 sifat lah, sebab dia tak termasuk dalam sifat maknawiyah. Baik. Ke-11 yakni sifat yang ke-11, sifat Allah yang ke-11 daripada sifat yang berkaitan dengan Allah. Baik, jadi ke-11 di sini maksudnya dari segi sebutan, tertib sebutan sahajalah. Sebab sifat Allah ni tidak ada terdahulu dan tidak ada kemudian. Sebab apa? Sebab semua sifat Allah tu qadim. Jadi ada tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, tidak ada. Jadi ke-11 di sini dikatakan 11 pada
tertib sebutan sahaja, bukan pada hakikat sifat tu. Sebab hakikat sifat itu dia tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Kerana sifat Allah semuanya kodim. Kodim dengan maksud tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Wajib kita percaya, wajib. Bila sebut wajib kita ni maknanya wajib atas kita, wajib syarak. Dikehendaki wajib di sini wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala di atas membuatnya dan dijanji seksa jika meninggalkannya. Jadi wajib kita percaya. Wajib kita tu mukallaf. Tiap-tiap orang mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan wajib kena percaya. Wajib tu apa? Wajib percaya tu lah. Kalau tak percaya maknanya berdosa, dijanji seksa. Kalau kita percaya kita dapat pahala. Tu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Kita tu siapa? Mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni orang yang sampai umur. Orang yang sampai umur maknanya baligh lah, baligh. Lelaki 15, perempuan 9 tahun, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dia aqil, orang yang berakal, orang yang berakal. Kalau orang gila tak, orang gila tak mukallaf. Berakal sampai umur, sampai seruan, sampai seruan Rasul. Kemudian sihat panca indera. Mata dia boleh lihat, telinga dia boleh dengar dan sebagainya lah. Sihat belaka lah. Tidak ada kecacatan pada panca indera dia. Itu syarat mukallaf. Jadi ada semua tu dipanggil mukallaf lah. Mukallaf. Wajib apa tu? Percaya. Yang kita wajib tu adalah percaya. Maknanya tiap-tiap mukallaf tu kena percaya. Kalau tak percaya, dijanji seksa oleh Allah di akhirat nanti. Wajib percaya tu dan i'tiqad. Bukan kita percaya saja, kena i'tiqad, kena simpul dalam hati, kena tambat dalam hati. Kena tanam dalam hati, i'tiqad. Apa dia tu? Bahawasanya tetap, dan sabit. Inilah wajib. Tetap dan sabit, itulah wajib. Mesti bagi Allah. Mesti bagi Allah ni maknanya mesti pada akal lah. Wajib pada akal. Wajib bagi Allah ataupun mesti bagi Allah tu, ini wajib pada akal, mesti pada akal, bukan wajib pada syarak. Bukan dengan maksud kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ni dia berdosa. Dia berdosa tak, maknanya akal kita tak tergambar di akal kita dengan makna akal kita tak boleh terima kata sifat ni tidak ada di Allah. Tu maksud kata wajib bagi Allah tu. Bukan wajib di sini dengan maksud kalau tak ada sifat ni berdosa, bukan macam tu. Tu wajib syarak tadi ni. Kalau tak percaya berdosa. Ni wajib bagi Allah dengan maksud wajib. Wajib akal. Jadi akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama ni. Baik, jadi wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sam'un. Sam'un. Maknanya akal kita tak tergambar di akal kita. Kata Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ni. Jadi akal kita tergambar di akal kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ni. Sifat apa? Sifat sama'. Sam'un. Erti sam'un tu mendengar. Mendengar atau pendengar. Jadi yang lebih tepatnya adalah pendengar lah. Kalau kitab lama-lama tu, kitab lama, kitab tauhid, diterjemahkan dengan mendengar. Tapi maksud dia pendengar lah. Sebab ulama-ulama dulu dia tulis secara mudah macam tu, bermudah-mudah macam tu. Mendengar. Tapi dikehendaki dengan mendengar itu adalah pendengar. Kerana pendengar ini dikatakan sifat. Kalau mendengar itu dipanggil tugas dia, takluk bagi sifat pendengar. Bila Allah Ta'ala ada sifat pendengar, maka Allah pun mendengar. Takkan dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mendengar, dia pun mendengar. Jadi tak boleh nak beza lah. Yang mana takluk, yang mana sifat.
Sebab mendengar dengan mendengar. Jadi tak apa nak faham di situ. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar, maka Allah pun mendengar. Yang tu dipaham sikit. Barulah terjemahan tu jadi tepat sikit. Jadi pendengar ini kita ikut terjemahan dari seorang ulama tokoh ilmu tauhid yang hebat, yang terkenal pada suatu ketika dulu sehingga sekarang lah. Iaitulah pada Mekah. Beliau seorang yang hebat lah. Anak murid dia beratus-ratus. Seorang yang alim sangat-sangat dalam bab ilmu tauhid ni. Jadi terjemahan ini adalah terjemahan dari almarhum lah, tuan guru tuan guru pada Mekah. Dulu dia mengaji Mekah lama. Dia hebat lah. Anak murid dia pun hebat-hebat ulama belakang. Beratus-ratus anak murid dah. Semuanya hebat-hebat. Baik. Jadi pendengar ini adalah sifat. Sam'un artinya pendengar. Baik. Iaitu yang kata sama' tu. Sifat sama' tu ataupun pendengar tu. Apa dia? Satu sifat. Jadi pendengar ni adalah satu sifat. Sifat mana? Sifat yang ada. Jadi bila sebut ada ni maknanya diri sifat itu ada sungguh. Diri sifat sama' itu ada sungguh. Yang dipanggil wujudi. Ada sungguh diri sifat tu. Sehingga-hingganya sekira-kiranya jika Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Sebab apa? Sebab benda tu ada. Sifat sama Allah tu ada. Jadi boleh nampak lah. Kaedah dan jelas, setiap benda yang ada itu kita boleh jamah, kita boleh nampak, kita boleh pegang. Tu. Dia tiap-tiap benda yang ada kita boleh nampak lah. Pasal dia ada. Tu yang dikatakan satu sifat yang ada. Jadi pendengar ni sifat tu ada. Diri sifat tu ada sungguh. Yang kita panggil sifat ma'ani itulah. Jadi pendengar ni salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Semua ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7. Jadi ketujuh-tujuh sifat itu dipanggil sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Diri sifat tu ada sungguh. Jika fardu takdir, Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh nampak sifat-sifat tersebut. Tu. Lagi qadim. Bukan kata ada saja sifat tu. Qadim pula tu. Sifat Allah pendengar tadi tu qadim. Qadim dengan mana bukan baharulah. Sedia kala ada. Sedia kala lagi. Ada sedia kala dengan mana bukan baharulah. Tidak ada permulaan. Dan tidak ada akhir. Itu qadim. Sedia kala ada. Tidak ada mula dan tidak ada akhir. Kemudian yang berdiri. Berdiri ni macam mana pula? Bukan berdiri itu maksud kita faham maksud kita ni. Daripada duduk berdiri macam tu. Tu kita faham cara kita. Bukan maksudnya itu. Yang berdiri yakni itu dia nak tafsir pada kata yang berdiri. Yakni yang kata yang berdiri itu sifat tu yang ada pada zat Allah Ta'ala. Mana sifat sama' tadi tu, sifat pendengar tu, yang pertama dia ada, diri dia ada, diri sifat tu ada. Lagi pula sifat tu sedia kala, qadim. Kemudian sifat tu pula menumpang ataupun ada, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia ada pada zat Allah Ta'ala, sifat tu. Tidak sama dengan makhluk lah. Sifat sama Allah tu tak sama dengan sifat sama makhluk. Dan kekal selamanya tiada binasa. Sifat sama makhluk ni lain, tak sama. Cuma bezanya sifat sama Allah ini ada pada zat Allah. Kalau sifat sama kita ni ada di mana? Allah Ta'ala letak pada anak telinga kita, ada gegendam telinga kita. Allah Ta'ala letak. Kita pun macam itulah, kita mendengar dengan sifat pendengar, bukan mendengar dengan telinga. Kalau kita mendengar dengan telinga, maknanya orang yang ada telinga tu semua mesti dengar lah. Itu sebab apa ada orang pekak, orang tak dengar, tuli. Sebab itu bukti kata kita bukan mendengar dengan telinga. Kita mendengar dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala letak pada gegendam telinga, anak telinga kita dalam tu. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat sifat
Pendengar tu kita tak dapat nak mengetahui dia. Sebab apa? Sebab kita ni baharu makhluk, tak boleh nak mengetahui hakikat yang qadim. Iaitu sifat Allah, zat Allah, tak boleh. Hakikat dia tu tak boleh. Sebab tu Nabi kata kita kena berfikir tentang makhluk Allah sahaja. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah oleh kamu tentang kejadian Allah, makhluk Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu berfikir tentang pencipta dah. Sebab hakikat dia kita tak boleh fikir. Kita dilarang sama sekali memikirkan hakikat dah. Yang kita boleh fikir tentang kejadian Allah. Yang mana kita nampak makhluk ni, kejadian Allah ni, itu menunjukkan kata ada yang buat dia tu. Ada kuasa yang membuat makhluk tersebut. Itulah Allah. Zat dia macam mana, sifat dia macam mana, hakikat tu kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak ketahui sampai tahap tu. Dan bahkan dikatakan haram kita memikirkan sampai tahap tu, tak boleh. Maknanya kita ilmu kita tu terbatas. Tetapi walaupun kata tidak dapat diketahui hakikatnya sifat sama tu, tetapi tetap seperti yang tersebutlah. Tetap seperti yang tersebut, yakni sifat pendengar ada di zat Allah Ta'ala. Macam mana tu tak tahulah. Wallahualam. Itu hakikat tu kita sebagai makhluk ni, sebagai baharu ni tak dapat nak mengetahuinya, melainkan Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah. Dengan di sini maksudnya dengan sebab. Sebab terjemahan dengan itu daripada bar dalam bahasa Arab dipanggil bar sababiyah. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah. Itulah sifat tamak tadi itulah. Allah Ta'ala mendengar. Bila Allah Ta'ala ada sifat pendengar itu, maka Allah pun mendengarlah. Begitu juga kita lah. Bila Allah Ta'ala bagi sifat pendengar letak pada anak telinga kita ataupun genggam telinga kita, maka kita pun mendengarlah sebab ada sifat tu. Bukan kita mendengar dengan telinga. Bukan kita mendengar dengan telinga. Ini Allah mendengar perkara yang ada sahaja. Perkara yang tiada, Tuhan pun tak dengar. Bila Allah Ta'ala ada sifat pendengar, maka Allah pun mendengar. Yakni tu dia nak tafsir lah. Dia nak hurai lagi yang kita. Bila Allah Ta'ala ada sifat sama, maka Allah pun mendengar. Macam mana tu? Yakni yang kata Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar tu, yakni nyata baginya. Nyata, dengan jalan nyata. Allah Ta'ala dengar tu macam mana? Dengan jalan nyata baginya. Terang, jelas. Tak ada sembunyi-sembunyi apa dah. Dengar semua. Nyata baginya, bagi Allah sekalian perkara yang ada. Perkara tu ada, Allah Ta'ala dengar. Tak kira lah perkara itu bunyi ke tak bunyi ke. Syarat dia ada lah. Contoh kita kata motor lah, motor. Bunyi motor tu pun Allah Ta'ala dengar. Zat motor, ketui motor tu pun Tuhan dengar juga. Sebab apa? Sebab ada. Zat motor tu ada, bunyi dia pun ada. Allah Ta'ala dengar belakang, nyata bagi dia, jelas. Tak ada tersembunyi pun. Beza dengan kita. Kita ni dengar motor, dengar bunyi saja motor. Zat motor kita tak dengar. Body motor kita tak dengar. Tapi beza dengan sifat sama Allah, dia dengar habis. Zat motor ke, body motor ke dia dengar. Warna motor ke dia dengar. Bunyi motor lagi lah dengar. Kan? Sebab warna motor tu ada. Syarat dia ada. Warna motor ada, body motor ada. Bunyi motor lagi lah dengar kan. Kita baru ni dengar bunyi ya. Zat motor kita tak dengar. Kita cuma lihat saja. Warna motor kita tak dengar. Tu beza dengan sifat pendengar bagi makhluk. Sama ada perkara yang ada itu qadim. Sama ada yang kata perkara yang sifat sama Allah dengar dengan jalan nyata tu. Setiap perkara yang ada tu. Sama ada perkara yang ada itu qadim. Seperti zatnya Allah. Allah Ta'ala dengar.
Zat dia ngeri, dia dengar sebab zat dia ada. Tu. Dan sekalian sifatnya Allah yang ma'ani. Yang ma'ani itu sifat yang 7 tu lah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu lah. Sebab 7 sifat tu sifat yang ada. Jadi Allah Ta'ala dengar juga sifat dia. Allah Ta'ala dengar macam mana tu, dengar sifat yang ada tu dengan jalan nyata bagi dia. Allah Ta'ala dengar zat dia macam mana? Dengan jalan nyata bagi dia. Tu. Zat dia pun dengar. Sifat dia ma'ani pun dia dengar juga. Sebab sifat tu ada. Syarat dia ada. Tu perkara yang ada yang qadim lah. Yang qadim. Atau perkara yang ada itu baharu. Perkara yang ada yang baharu lah. Atau perkara yang ada itu, yang Allah Ta'ala dengar tu, perkara yang ada tu, perkara yang baharu. Contoh dia seperti sekalian alam ini. Ada. Alam ini ada. Jadi, tiap-tiap yang ada tu, Tuhan dengar. Sama ada bunyi ke, tak bunyi ke, dengar belakang. Dengar tu dengan jalan nyata bagi dia. Inkisyaf. Nyata. Tak tersembunyi pun. Dengar belakang. Kalau kita baharu ni, benda yang bunyi kita dengar. Kalau benda tu tak bunyi, tak dengar. Tu kita. Kalau Allah Ta'ala dengar belakang lah, warna pun dia dengar. Apa lagi? Body pun dia dengar. Zat pun dia dengar. Bunyi lagi lah dengar. Itu beza sifat pendengar Allah dengan sifat pendengar kita. Jadi sekalian alam ni ada, jadi Allah Ta'ala dengar belakang. Dengar tu dengan jalan inkisyaf. Ta'aluk inkisyaf. Sama ni dipanggil ta'aluk inkisyaf. Nyata. Jelas bagi Allah Ta'ala. Semua ada dengar. Macam kita pun dengar. Macam kita dengar benda yang dekat-dekat saja lah. Benda yang jauh tak dengar lah. Allah Ta'ala dengar semua. Jauh ke dekat ke. Syarat dia benda tu ada saja. Kita dengar benda dekat-dekat. Jauh-jauh tak dengar lah. Jauh-jauh tak dengar lah. Maka sekiranya qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka sekiranya perkara yang ada itu qadim, contoh dia seperti yang tadilah, seperti zat Allah, sifat-sifat ma'ani Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar tu, jika maka sekiranya perkara yang ada itu qadim, maka Allah Ta'ala dengar. Dengar juga. Zat dia Allah Ta'ala dengar, sifat ma'ani dia Allah Ta'ala dengar juga. Yakni yang kata Allah Ta'ala dengar perkara yang ada yang qadim itu macam mana? Dengan jalan nyata baginya. Jelas, nyata, terang baginya, bagi Allah pada qadim dan azali. Maknanya Allah Ta'ala dengar tu, nyata bagi, dengan jalan nyata bagi dia tu, di azali tu. Sejak azali lagi dia dengar dah. Zat dia macam mana, sifat ma'ani dia macam mana. Dengar tu dengan jalan nyata lah, inkisyaf. Nyata bagi dia. Dia dengar. Inilah yang ni Allah mendengar zat dia dan sifat-sifat makni dia tu. Inilah dikatakan ta'aluk sama' tanjizi qadim. Ta'aluk ni 7. Sama' tanjizi qadim. Maknanya lulus. Yang ni Allah dengar ketika azali lagi. Tu maksud sama', ta'aluk sama' tanjizi qadim, maknanya lulus. Allah Ta'ala mendengar di azali lagi tu. Lulus di azali lagi. Allah Ta'ala mendengar tu sejak azali lagi. Tu maksud ta'aluk sama' tanjizi qadim. Allah Ta'ala dengar tu dengan jalan nyata bagi dia tu sejak azali lagi. Dia dengar apa perkara yang ada di azali tu, qadim tu. Apa dia? Zat dia. Sifat-sifat dia. Yang ma'ani tu. Dan sekiranya perkara yang ada itu baharu. Kita kata alam inilah, makhluk inilah. Kiranya perkara yang ada itu baharu, makhluk ini. Maka Allah Ta'ala dengar juga. Dengar juga. Alam ini Allah Ta'ala dengar juga. Makhluk ini Allah Ta'ala dengar juga. Yakni yang kata Allah Ta'ala dengar perkara yang ada yang baharu itu macam mana? Yakni nyata baginya Allah baharu. Allah nyata bagi dia. Nyata. Tak ada tersembunyi pun.
dengar belakang lah. Mana ada, dengar belakang. Tak kira kan jauh ke dekat ke, bunyi ke tak bunyi ke, dia dengar belakang. Tu sama Allah Ta'ala. Tu dia dengar perkara yang baharulah yang ada. Inilah yang kita inilah yang ni mendengar Allah akan baharu tu. Mendengar Allah akan perkara yang ada yang baharu tu. Inilah dikatakan ta'luq sama' tanjizi hadis. Lulus baharulah. Lulus baharu. Dengar ketika baharulah. Maknanya ada baharu itu barulah Allah Ta'ala mendengar yang baharu itulah yang ada tu. Sebelum adanya makhluk ini Allah Ta'ala dengar yang qadim. Perkara yang ada yang qadim itu zat dia Allah Ta'ala dengar. Sifat ma'ani dia Allah Ta'ala dengar. Yang tu dia panggil ta'luq sama' tanjizi qadim. Kemudian timbul makhluk. Maka Allah Ta'ala dengar pula perkara yang ada yang baru itu. Makhluk itulah Allah Ta'ala dengar. Dengar tu dipanggil yang tu ta'luq tanjizi hadis. Lulus baharu. Maknanya lulus mendengar Allah Ta'ala tu akan perkara yang ada yang baru. Timbul makhluk barulah Allah Ta'ala dengar yang baru tu. Sebelum timbul makhluk tu Allah Ta'ala dengar yang qadim dulu. Zat dia, sifat-sifat dia. Maka tidak ada satu perkara yang ada yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ini. Tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada pendengaran Allah Ta'ala. Tak ada satu perkara pun yang terlepas. Tidak terlepas daripada didengar oleh Allah. Sama ada perkara itu bersuara atau tidak bersuara. Ada suara ke, tak ada suara ke, Allah Ta'ala dengar belakang. Dengar belakang. Dan suara gendang, suara burung, Allah Ta'ala dengar. Yang tak ada suara. Seperti zat baharu kan. Zat kita ni Allah Ta'ala dengar ni. Zat kita ni, tubuh kita Allah Ta'ala dengar. Tubuh kita Allah Ta'ala dengar. Warna kita koko ni. Koko ada di tubuh kita lah. Kalau hitam lah, kalau putih-putih warna kita tu. Allah Ta'ala dengar. Dengar macam mana tu? Dengar dengan jalan inkishaf. Jelas, nyata bagi dia. Tak ada satu perkara pun yang terlepas. Syarat benda tu ada saja. Syarat benda tu ada. Dan wajib kita percaya. Wajib ni dengan mana wajib syarak tadilah. Kita yang mukallaf percaya. Kalau tak percaya berdosa lah. Ada janji seksa. Wajib kita percaya dan i'tiqad, yakni simpul dalam hati, tambat dalam hati, tanam dalam hati. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali itu dipanggil istihalah. Istihalah. Tidak ada sama sekali. Tu. Mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan bagi sama', lawan bagi sifat pendengar, iaitulah as-sum, iaitu tuli. Tuli itu kita pekak tuli lah. Jadi tuli di Allah Ta'ala tu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sebab apa? Sebab tuli itu mustahil. Bila tuli itu mustahil, kita akal kita hukum dengan istihalah, iaitu tidak ada tuli itu di Allah Ta'ala. Iaitu tuli. Dalil di atas yang demikian itu, yang kata Allah ada sifat pendengar dan Allah Ta'ala tak tuli itu, firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu amat mendengar. Amat dengan mana? Sangat mendengar. Lagi amat mengetahui. Amat mendengar dengan amat mendengar maknanya dengar dengan sifat pendengar lah. Yang dengan jalan nyata tu. Lagi amat mengetahui dengan sifat ilmu yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi dalil di sini dipanggil dalil naqli ni, dalil naqli qat'i. Dalil yang putus. Tu.
atau dalil di atas demikian itu, demikian kata Allah Ta'ala ada sifat pendengar dan Allah Ta'ala tak tuli tu, mana ada dalil? Baharu alam ini. Jadi alam ini juga menjadi dalil. Menjadi dalil kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada sifat pendengar dan dia tak tuli. Jadi kalau Allah Ta'ala ni dia tuli, maka ada satu penyakit pada dia. Ada satu penyakit pada dia, itu tuli. Jadi penyakit tu pun Allah Ta'ala tak boleh nak tolak. Macam mana Allah Ta'ala nak adakan alam ini? Tu yang kata alam ini dibuat dalil ni macam mana? Sebabnya fardu takdir, jika fardu takdir tuli itu ada pada Allah Ta'ala, maka tuli itu dipanggil satu penyakit. Satu penyakit. Bila penyakit ada pada Allah Ta'ala, tuli itu, penyakit itu pun Allah Ta'ala tak boleh nak tolak. Macam mana Allah Ta'ala nak menjadikan alam ini yang luas ni? Nak jadikan alam ni. Sebab itulah baharu alam ini ni dikatakan dalil, menjadi bukti kata Allah Ta'ala tu tidak tuli, dan Allah Ta'ala tu bersifat pendengar. Tu. Jadi kesimpulan dia di sini, kita kena pegang 3 perkara lah. Yang pertama, kita kena pegang Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan as-sama', iaitu pendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pegang lah. Kita kena pegang. Yang pertama, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan as-sama', iaitu pendengar. Yang kedua, kita kena i'tiqad, kita kena pegang bahawasanya tidak ada sama sekali, ataupun tak ada, ataupun tidak ada sama sekali tuli itu di Allah Ta'ala. Tidak ada sama sekali tuli itu di Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, kita kena ada dalil. Kita kena ada dalil. Paling kurang dalil alam inilah paling kurang. Jangan sampai tak ada dalil langsung. Paling kurang dalil alam ini. Tapi kalau nak kemas lagi, dalil ayat Quran lah. Dalil ayat Quran, iaitu innallaha sami'un alim. Bahasanya Allah Ta'ala tu amat mendengar, lagi amat mengetahui. Tu dalil ayat Quran. Paling kurang dalil akal, iaitu baharu alam ini. Tu paling kurang. Okey. Jadi sekadar itu dulu bahasan ilmu tauhid, membicarakan tentang sifat yang ke-11, iaitu sifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat di dalam media sosial, Facebook Live, mudah-mudahan semua dapat faham dan dapat berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita terlepas daripada dikatakan orang yang jahil, jahil murakkab ataupun jahil basit, yang boleh merosakkan amalan kita dan boleh melepaskan kita daripada kejahilan berkaitan dengan Allah. Sekiranya kita tak belajar ilmu ini, ilmu tauhid ini, kita bimbang segala amal ibadah kita yang kita lakukan, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amat rugilah kita di akhirat nanti. Sebab kita pergi sana, di akhirat nanti kita tak perlukan wang ringgit lah, harta benda kita tak perlukan. Yang kita perlukan adalah pahala dan daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi sekiranya kita tak pernah belajar berkaitan dengan sifat Allah, kita bimbang, bukan kata di sana, di akhirat, di dalam kubur pun dah kena lah. Kita minta berlindung daripada disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi kita dapat faham dan kita dapat i'tiqad dalam hati lah, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk pertemuan pada minggu ini, insyaAllah. Jika panjang umur, kita akan bertemu pula pada hari Jumaat minggu depan, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.